Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi. Okay, sekarang ni kali ini saya akan sambung kepada penerangan sistem yang dah dibangunkan. Okay, sebentar tadi kita telah saya telah demo bagaimana data disimpan dalam array of object. Okay, data disimpan dalam array of object. Okay, bermaksud tadi apabila berlaku kemasukan data yang pertama, indeks adalah menjadi kosong. Contoh tadi, bila saya masukkan 1, 2, 3, akan diberikan kepada matrix number, kepada matrix 6, Zaid bin Hussein akan diberikan kepada NIM. Okay, Zaid bin Hussein akan diberikan kepada NIM. Kemudian 80.5 akan diberikan kepada marks. Kemudian indeks dari negatif 1 tadi akan menjadi kosong. Okay, 1 plus 1 akan menjadi kosong. So, kat sini setiap kali kemasukan data, so setiap kali data di key in daripada keyboard, so kita akan membuat grade calculation. So, kita akan calculate grade. So, kita akan panggil pada kelas student operation. Okay. Kemudian, bila kita dah dapat grade, kita akan simpan data dalam objek yang kita create daripada kelas student. Okay, so di sini sekali lagi, bila saya dah habis, okay, bila data dah habis dimasukkan ke dalam objek, so dia akan display data has been saved successfully. Okay, so setelah tu dia akan loop lagi, dia akan membuat looping. So saya akan masuk menu yang pertama itu untuk add data sekali lagi. So saya akan masuk, bila saya masuk menu nombor 1, so dia akan pergi ke mana? Akan pergi ke sini lagi. Okay, kali kedua saya masuk adalah 456, iaitu akan diberikan kepada matrix number. Mazni Jamaluddin ini akan diberikan kepada NIM. Okay, kemudian 60.5 akan diberikan kepada marks. Okay, kemudian indeks tadi daripada kosong, dia akan menjadi 1. Sekarang indeks yang terkini adalah 1. So, setiap kali kita key in data, okay, so kita akan calculate grade. Okay, berdasarkan kepada marks. Okay, so ulang balik, okay, calculate grade, dia akan panggil daripada operation ni adalah object reference variable daripada kelas student operation. So, dia akan panggil di sini lah. Ni, apa ni operation daripada kelas student operation. So, akan panggil di sini. Di mana ya? Okay, calculate grade. Tadi kita masuk. Last kali marks kita masuk adalah 60.5. So, 60.5. So, dia akan calculate grade. Bila masuk ke sini, so 60.5 akan masuk dalam kategori yang ni. So, B akan diberikan kepada new grade. So, dia akan return new grade. So, dia akan return new grade. So, grade sama dengan new grade, masuk grade akan menjadi B. Sebab nilai new grade adalah B. So, kita dah dapat nilai grade. Okay, nilai grade. Tadi kita masukkan tadi 456. Kemudian Mazni Jamaluddin. Kemudian 60.5. Okay, so grade adalah B. Okay, kemudian kita create satu lagi objek daripada kelas student 2. Matrix number, kita hantar matrix number 456. Kemudian Mazni Jamaluddin, mark adalah 60.5. Grade adalah B. So kita akan panggil, kita akan panggil constructor bagi kelas student 2. So kena ingat kat sini ada 3 benda yang berlaku. Satu objek akan di-create daripada kelas student 2. Kemudian sistem akan memanggil constructor berkelas student 2 yang mempunyai parameter untuk kita initialize nilai data ataupun kita nak simpan data dalam objek. Kita nak simpan data dalam objek. Yang ketiga, objek reference variable akan menunjuk kepada objek yang baru di-create. Okay. Kemudian operational add data, kita akan hantar objek reference variable stud. Okay. So nilai indeks sekarang adalah 1, nilai indeks sekarang adalah 1 bukan lagi kosong.
Stud ni adalah merujuk kepada objek baru yang di-create yang ada maklumat berkenaan dengan Mazni Jamaluddin. Stud berkenaan dengan akan merujuk kepada objek yang ditunjuk oleh Mazni Jamaluddin dan indeks adalah nilai 1. So bila kita panggil add data yang ada pada kelas student operation, silakan jadi ini saya tambah sikit lah. Okay, so nampak stud dengan index. Okay, nilai stud akan diberikan kepada studer. Nilai index akan diberikan kepada index. Ini adalah primitive data type. Primitive data type maksudnya nilai index iaitu 1 akan diberikan kepada int. Okay, int. Okay, ini studer akan merujuk ke mana stud merujuk sebab kelasnya, sebab jenis datanya adalah kelas, bukan primitive data type. Ini adalah primitive data type. Ini adalah parameter yang berjenis kelas student 2. So kita dapat tadi student ni akan merujuk kepada objek yang kita create yang mengandungi data mengenai Mazni. Okay, 456 Mazni Jamaluddin dan 60.5, grade ni ada lebih. Kemudian int adalah akan menyimpan nilai 1. So bermaksud sini students in sekarang 1, student 1 sama dengan student. Okay, so maksud dia akan merujuk kepada objek yang mengandungi data berkenaan dengan Mazni. So seperti inilah. Okay, seperti ini. Konsep dia macam ni. Okay. Okay, students in iaitu student 1. Okay, student 1 sama student 1. Okay, student 1 sama dengan student sebab kita gunakan parameter ni. Tapi dalam kes ni kita dah letak nilai lah, nilai lain. Okay. Kemudian setelah disimpan dalam array of object, sudah akan keluar satu lagi data has been saved successfully. So proses ni akan berulang kembali. Okay, saya masuk data yang seterusnya 1. So index tadi daripada 1, index tadi daripada 1, bila saya tekan pilih minus 1, so index tadi akan menjadi 2, daripada 1 menjadi 2. So index adalah 2. So saya masuk tadi, saya masuk 789 kepada akan simpan pada matrix number. Kamal Hassan akan disimpan. Kamal Hassan yang di key in akan disimpan pada NIM. 30.5 akan disimpan pada marks. Okay. Sebab kemudian setiap kali kemasukan, setiap kali key in kita akan calculate grade. Okay. Kemudian sama juga kita akan create objek yang mengandungi data berkenaan dengan Kamal. Kemudian kita add data. So index sekarang, stud ni sekarang bukan merujuk lagi kepada Mazni Jamaluddin, tapi sekarang ni stud ni menunjuk kepada objek yang mengandungi data berkenaan dengan Kamal Hassan. Index bukan lagi 1, tetapi dia adalah 2. So bila kita panggil operation, nilai index iaitu 2 akan diberikan kepada in. In sekarang adalah 2. Student ni akan merujuk objek yang ditunjuk oleh stud. Bermaksud stud ni merujuk kepada data Kamal Hassan. Student pun akan merujuk kepada Kamal Hassan. So bermaksud student in iaitu student 2 sama dengan stud. So students 2 akan merujuk kepada objek yang kita create yang mengandungi data berkenaan dengan Kamal Hassan. Kemudian data has been saved successfully. Dah. Kemudian bila keluar minus sekali lagi, saya masukkan kosong. Okey, saya masukkan kosong. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Run. Yang sini tak run sebab dia kena run melalui main method. Okey, saya masuk 1, 123 Zabidin Hussein, kemudian 80.5,
Kemudian saya masuk enter satu lagi, so dia akan ulang. Kemudian enter matric number, saya masuk 1, saya masuk 456. Kemudian Mazni Jamaluddin, saya masuk kemudian saya nak add data lagi. Kemudian saya masuk matric number 789, saya masuk Kamal Hassan. Kemudian saya masuk matric kadar 30.5. Okey, kemudian setelah tu saya nak display data. Sebab sekarang ni semua array of object dah array of object dah simpan data berkenaan dengan objek-objek yang mengandungi data berkenaan dengan Zabidin, Mazni dan juga Kamasan. So saya nak display, saya klik, saya masukkan menu luar, so dia akan display. Sebab setiap kali key in data, kita akan kira marks for student. Okay, so seperti inilah. Inilah untuk kita nak display data. Sebab kita dah simpan dalam array of object. So bila saya klik dua, so dia akan panggil display all data yang terdapat dalam kelas student operation. Sebab semua data semua dah simpan dalam array of object. Okay, so sama je. Okay, yang ini adalah sama dengan, nampak sebab kita gunakan get matric number, get name, get mark dan get grade. Sama seperti yang ni pada test 4 ataupun test 3. Okay, itu saja. Student ni adalah array of object. Okay, kita gunakan student array of object dalam kelas student operation. Okay, itu saja. Okay, so kalau you menggunakan array list, kalau you all menggunakan